Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini dapat lagi kita bertemu dalam tazkirah saya Ustadz Roslan bin Awang. Norma dan kebiasaan baru kerana wabak COVID-19 menyebabkan hari raya tahun ini kita terpaksa meraihkan dalam keadaan yang terbatas. Ziarah menziarahi hanya dihadkan kepada mereka yang hanya dalam negeri tersebut sahaja. Amalan kumpul dan mengeratkan silaturahim juga dalam keadaan terhad dengan pematuhan SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Tindakan di luar kebiasaan ini perlu diterima dan menjadi budaya baru sehinggalah penawar bagi melawan jangkitan ini ditemui. Tiada siapapun boleh mengagak bilakah penawar COVID-19 mampu dihasilkan dan dapat disediakan kepada masyarakat. Langkah mengekang penularan adalah tanggungjawab kita semua dan mengharap norma baru ini dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan dapat membantu masyarakat berada dalam keadaan persekitaran sehat sekaligus dapat menjalankan kehidupan normal seperti biasa. Krisis pandemik COVID-19 menyebabkan kita merayakan hari raya kali ini dalam lingkungan amat terbatas. Ziarah menziarahi tidak dibenarkan, malahan amalan kita tertakluk dengan kepatuhan SOP yang digariskan. Langkah mengekang penularan adalah tanggungjawab kita semua dan mengharap semua normal baru ini benar-benar disambut oleh rakyat dengan penuh kesedaran. Ia mampu membantu masyarakat berada dalam keadaan dan sekitar sehat sekaligus dapat menjalankan kehidupan seperti sedia kala. Imam Al-Ghazali menguraikan takwa di dalam Minhajul Abidin yang membawa maksud takwa itu ialah kamu menjauhi semua yang dikhawatiri akan merosakan agama kamu. Takkah kamu melihat bahawa dikatakan kepada pesakit yang dijaga supaya menjauhi semua perkara yang boleh memudaratkan badannya, sama ada dari segi makanan, minuman, buah-buahan ataupun selain daripadanya. Harapan ini sebenarnya boleh disambut dan ditunaikan dengan penuh tanggungjawab sekiranya wujud kesedaran jitu dalam jiwa kita. Di sinilah kedudukan fungsi ibadat berpuasa dalam Ramadan sebelum ini dianggap sebagai madrasah tarbiyah kepada setiap muslim. Dalam madrasah ini terdapat larangan tertentu yang berperanan mendisiplinkan individu berpuasa selain peluang membersihkan dosa dan mengumpul pahala. Ramadan ini juga diharapkan berjaya memupukkan sifat mahmudah atau baik dalam diri insan seperti mengasihi sesama manusia, prihatin terhadap orang kurang bernasib baik, sabar dan bersyukur, dan juga diharapkan menjadi muslim yang dapat meninggalkan sifat mazmumah yaitu sifat buruk seperti sabda Rasulullah SAW, 5 perkara yang menghapuskan puasa yaitu dalam arti menghapuskan pahalanya yaitu dusta, mengumpat, mengadu domba, sumpah palsu dan melihat sesuatu dengan hawa nafsu. Hadis Bukhari dan Muslim. Bulan puasa yang sudah berlalu juga boleh dijadikan sebagai wadah kemakmuran sistem ekonomi masyarakat setempat dengan sumbangan sedekah yang kemuncaknya ialah pembayaran zakat fitrah. Garis penamatnya ialah kesempurnaan dalam penyucian jiwa selari dengan 3 fasa atau tahap Ramadan merangkumi rahmat, keampunan dan kebebasan daripada api neraka. Di sebalik kekangan yang dihadapi pada Syawal ini menjadi pengiktirafan kepada kejayaan dalam perjuangan melawan hawa nafsu dan pembentukan insan soleh yang bertakwa. Jika Ramadan medium bermuhasabah diri dan penambahbaikan hubungan hamba dengan pencipta, Syawal pula menyediakan peluang terbaik menyempurnakan urusan agama dari segi sudut hubungan sesama manusia. Rasa tanggungjawab dengan penuh kesedaran ialah sebahagian nilai takwa terhasil daripada didikan madrasah Ramadan. Akhlak dan tingkah laku terpuji ialah cermin kepada ketakwaan seseorang. Intipati ibadat puasa adalah untuk menanam di lubuk hati insan mengenai kewujudan dan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat kehidupan.
Bagi orang-orang yang beriman, Syawal akan dirayakan dengan penuh ketakwaan dan pengertian sebenar, walau dalam keadaan sedang diuji sebegini. Malahan banyak sunnah boleh dilakukan seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita masih boleh memanjatkan syukur dengan bertakbir, mandi sunat dan bersolat sunat hari raya, serta mendoakan sesama kita agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan sehingga puasa 6 dalam Syawal dan menunaikan ibadat lain secara istiqamah. Dalam hal ini, kita perlu memahami budaya kunjung mengunjung, ialah hiasan dan manifestasi kepada silaturahim untuk kita saling bermaaf-maafan bagi menyempurnakan dimensi agama dari sudut hubungan sesama manusia yang sebenarnya boleh digantikan secara kreatif. Hasil terbiar Ramadan akan menjadikan kita mampu melaksanakan tanggungjawab sosial kawalan kendiri dengan cemerlang, malahan bersama-sama dan bersungguh-sungguh mengamalkan norma baru demi memutuskan rantaian COVID-19. Masyarakat Islam masih boleh bergembira walaupun perlu menjalankan kehidupan norma baru, kerana Ramadan menjadikan kita sebahagian jiwa bersyukur, masih mampu menghargai nikmat lain yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Ia menjadikan kita sebagai hamba tidak mementingkan diri sendiri. Ia selaras dengan syair Arab yang bermaksud, bukanlah Aidilfitri itu untuk mereka yang berpakaian serba baharu, namun Aidilfitri adalah untuk mereka yang beriman dan taat, mereka yang bertambah-tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada bulan Syawal ini sama-samalah kita sentiasa bermaaf-maafan di antara satu sama lain, jaga SOP, jaga diri, hindari daripada COVID-19. Mudah-mudahan kita semua terselamat dan kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat COVID-19 ini dan kita dapat hidup seperti sedia kala. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.